Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nurul Alis untuk Berita Pagi. 3 premis ditutup sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB selepas pekerja mereka disahkan positif COVID-19. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia membabitkan sebuah kilang ayam di Negeri Sembilan, Pasaraya di Kuala Lumpur dan tapak binaan di Jalan Ampang. Jika berlaku ada dan didapati ada positif COVID-19 di kalangan pekerja mereka dan Kementerian Kesihatan merasakan perlu untuk ditutup premis perniagaan tersebut, maka pihak kerajaan akan mengarahkan supaya premis perniagaan mereka ditutup. Dua yang saya sebutkan tadi, tempat ayam, ladang ayam dan juga pasaraya tersebut kita tutup untuk membuat saringan kepada pekerja mereka dan seterusnya membuat sanitasi. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan pergerakan rentas negeri bermula Khamis lalu mencatatkan kadar pematuhan prosedur operasi standard SOP yang tinggi dalam kalangan rakyat. Tanpa ada kes ingkar dilaporkan selain aliran trafik lancar ketika pergerakan tersebut. Di kawasan rumah rehat, RNR pun, kawasan rehat dan rawat juga, kadar pematuhan adalah tinggi dan tidak ada tempat yang dilihat bersesak-sesak dan sebagainya. Walaupun penggunaan tandas dibenarkan di RNR, tapi dari segi pemantauan yang dibuat oleh pihak PDRM, semuanya berjalan dengan lancar dan pematuhan oleh pemandu-pemandu dan keluarga mereka adalah amat tinggi sekali. Tidak ada kes yang tidak mengikut pematuhan dan tidak patuh kepada PKP ini, SOP PKP. Saudara, 54 kes baharu COVID-19 dilaporkan semalam dengan 45 daripadanya bukan warga negara. Selain itu, satu lagi kluster baharu dikesan. Kali ini membabitkan pekerja warga asing tapak pembinaan di Setia Alam, Selangor. Kluster ini telah dikesan pada 6 Mei lalu apabila Kementerian Kesihatan menerima notifikasi daripada sebuah hospital swasta. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, hospital tersebut telah menjalankan saringan COVID-19 ke atas pekerja yang bakal kembali bertugas. 3 daripada 5 yang disaring disahkan positif COVID-19. Ketiga-tiga mereka merupakan warga Bangladesh yang berkongsi kediaman dengan 18 yang lain. Daripada 28 kontak rapat yang disaring, 12 daripadanya positif, 9 daripadanya negatif, manakala bakinya menunggu keputusan. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Dalam pada itu, 28 kes baharu positif COVID-19 membabitkan kluster pedas direkodkan semalam. Pertambahan ini menjadikan jumlah kes positif sebanyak 88 kes. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, kes positif kluster ini melibatkan 81 kes bukan warga negara. Ia membabitkan 33 warga Nepal, 26 Bangladesh, 11 Indonesia dan 11 warga Myanmar. Punca jangkitan bagi kluster berkenaan masih dalam siasatan. ...65 pesakit telah pulih dan dibenarkan discharge semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes pulih sepenuhnya 4,929 kes. Kenyataan Datuk Dr. Nur Hisham menjelaskan satu lagi kes kematian dicatatkan melibatkan seorang warga emas wanita berusia 74 tahun. Dia merupakan kontak rapat dengan kes Perhimpunan Seri Petaling. Wanita tersebut meninggal dunia di Hospital Melaka. Semua premis perniagaan di Pahang yang dibenar beroperasi semula diminta mematuhi sepenuhnya prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pihak yang gagal mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB selepas diberikan nasihat akan berdepan tindakan tegas seperti penutupan premis perniagaan. Jadi semua penguasa dia bersama dengan polis dan dalam peringkat awal ini tugas penguasa untuk menerangkan apa SOP yang kita keluarkan
dan menasihati peniaga-peniaga dan orang ramai supaya mematuhi SOP. Itu peringkat pertama. Kita berharap kita tidak mengambil tindakan undang-undang. Harapan sangat kerana tindakan undang merupakan last resort. Pahang mula melaksanakan PKP bersyarat semalam dengan menyaksikan hampir kesemua sektor ekonomi dibenar beroperasi semula. Dalam pada itu, sekatan jalan raya ke Pahang akan terus dilakukan bagi memantau lori berkaitan kluster Pasar Borong Kuala Lumpur. 2.3 juta permohonan baharu dan rayuan bantuan prihatin nasional BPN telah diluluskan. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia melibatkan bayaran 1.7 bilion ringgit. Kelulusan itu dibuat selepas Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN selesai membuat semakan ke atas permohonan baharu dan rayuan. Dengan kelulusan permohonan baharu dan rayuan tersebut, jumlah penerima BPN setakat ini adalah 10.6 juta orang, merangkumi jumlah bayaran 11 bilion ringgit. Tengku Datuk Seri Zafrul berkata kerajaan berharap BPN akan dapat memberi manfaat kepada penerima dan meringankan beban mereka dalam tempoh yang amat mencabar ini. BPN merupakan sebahagian daripada pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat bernilai 260 bilion ringgit. Saudara Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP sedia menimbang keperluan untuk meneruskan bantuan zakat kecemasan bagi membantu individu terjejas sekiranya Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan lagi. Sehingga kini dana zakat sebanyak 5.9 juta ringgit telah diluluskan MAWIP yang memberi manfaat kepada lebih 15,000 penerima bantuan. Kesediaan meneruskan inisiatif zakat kecemasan adalah selaras dengan seruan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama agar kebajikan asnaf di wilayah persekutuan sentiasa terbela ketika berdepan ancaman COVID-19. Permohonan baru itu, bantuan zakat kecemasan, masih lagi dibuka bagi individu yang memerlukan. Sebelum ini, peruntukan tambahan sebanyak 3.5 juta ringgit telah disalurkan menerusi bantuan zakat kecemasan kali kedua melibatkan 8,000 penerima. Secara keseluruhan, sebanyak 42.43 juta ringgit dana zakat MAWIP prihatin telah dibelanjakan sejak PKP dikuatkuasakan 18 Mac lalu. Pada masa yang sama, Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah menggunakan 4 ekor gajah iaitu Kasturi, Alam, Abot dan Timur untuk menghantar bantuan kepada penduduk orang asli di Rezab Hidupan Liar Kerau. Ia bagi menghantar bekalan makanan semasa tempoh PKP berkuat kuasa. Ketua Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKGK Kuala Gandah, Muhammad Khairul Adha Mat Amin berkata, bantuan berupa ubat-ubatan dan makanan seperti beras, gula, sardin dan susu disumbangkan oleh individu yang pernah melawat PKGK sebelum ini. Barangan berkenaan dibawa oleh gajah menyusuri laluan hutan ke Kampung Asli Senil, Kampung Asli Seloh dan Lata 7 yang didiami oleh 20 buah keluarga. Keempat-empat perkampungan tersebut mempunyai lebih kurang 20 keluarga yang menetap di dalam kawasan hutan rezab hidupan liar Kerau di bawah pengurusan Jabatan Perhilitan. Perjalanan menggunakan gajah denak Kuala Gandah dapat dilakukan sehingga Kampung Senil sahaja disebabkan faktor lokasi yang lebih jauh ke Kampung Asli Seloh dan Lata 7. Kita akan menjalankan misi bergajah menghulurkan bantuan makanan kepada kampung asli di Senil, Seloh. Perjalanan kita mungkin hampir 1 hari lah. Jadi kita bawa makanan-makanan asas. Program yang dijayakan oleh 12 orang terdiri daripada 1 orang pegawai PKGK, 2 orang Nature Guide Kuala Gandah dan 9 orang mahut gajah di mana 3 daripada 9 mahut gajah itu terdiri dari orang asli Cik Wong yang mana penduduk di kawasan hutan Kerau tersebut. 5 ekor gajah yang terlibat iaitu Sanom, Timur, Kala, Alam dan Kasturi adalah gajah yang telah diselamatkan dan ditempatkan di Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah sejak lebih 10 tahun yang lepas. Gajah-gajah ini sedang dilatih sebagai pelapis bagi gajah abot dan rambai bagi menjalankan kerja-kerja menyelamat atau operasi pemindahan gajah liar di kawasan konflik manusia dan gajah.
Penantian 65 pelajar institusi pengajian tinggi IPT yang terkandas di Sabah selama hampir 2 bulan untuk pulang ke Labuan akhirnya termakbul. Ketibaan para pelajar dinanti keluarga yang menunggu untuk bersemuka bersama anak-anak yang terpisah sejak bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan, Dr. Fari Akmal Osman, antara IPT yang terlibat antaranya Universiti Malaysia Sabah UMS, Politeknik Kota Kinabalu dan Sandakan serta Universiti Teknologi Mara UiTM. Meskipun pelajar yang tiba ini sudah menjalani kuarantin dan saringan kesihatan sebelum diterbangkan ke Labuan, namun pematuhan prosedur operasi standard SOP Labuan perlu juga dititik beratkan. Pihak Jabatan Kesihatan sedang bersedia untuk melaksanakan proses saringan dan juga akan selepas itu memberi taklimatlah kepada pelajar ni bersama ibu bapa mereka SOP untuk pencegahan di rumah. Ya. Kita harap pelajar dan keluarga mematuhi dan memberi kerjasama sepenuhnya lah kepada proses oleh Jabatan Kesihatan Labuan. Sementara itu, bapa pelajar yang sempat ditemui wartawan RTM berkata mereka amat gembira dan bersyukur apabila kerajaan mengumumkan pelajar boleh kembali ke rumah masing-masing. Memang gembiralah selepas 50 lebih hari kan menunggu, akhirnya dia tiba juga. Bagi pihak keluarga, saya sekali lagi mengucapkan terima kasihlah kepada kerajaan yang telah mengambil inisiatif untuk membenarkan murid-murid atau pelajar IPT untuk balik ke pangkuan keluarga masing-masing. Perasaan saya bila balik ni macam rasa lega sikit lah sebab dapat menyambut hari raya yang akan tiba ni dengan keluarga lah. So bagi saya sangat happy lah. Terima kasih kepada UMS, PDRM dan mana-mana pihak yang turut membantu dalam proses ini. Sementara itu, pengusaha feri ke Langkawi dan jeti Kuala Kedah diminta menambah jumlah perjalanan bagi menampung keperluan orang ramai, terutama berkaitan hal kecemasan dan perniagaan, tetapi pada masa yang sama mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan, perkhidmatan feri dihadkan kepada 2 perjalanan sehari, iaitu pada jam 11 pagi dan 4 petang. Jadi saya pun berharaplah ini pengusaha-pengusaha feri. Saya lah ni saya tengok orang ramai. Lagi-lagi pun bot, dia cuma muat separuh aja. Misalnya kata 500 penumpang, dia muat separuh aja. Jadi kebanyakan banyak tak dapat beli tiket. Jadi saya berharaplah saya ambil kesempatan ini untuk menyuruh kepada pengusaha-pengusaha feri kena tambah trip lah apa. Pernah ni dah tengok. Kebanyakan saya nak balik hari ni, kemarin saya beli tiket siap lah. Memang cukup ramai dah. Peningkatan permintaan terhadap perkhidmatan feri ke Langkawi berlaku selepas kerajaan menguatkuasakan PKP bersyarat bagi merancakkan semula sektor ekonomi. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menyatakan pihaknya hanya menjalankan ujian saringan COVID-19 menggunakan kaedah Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction RT-PCR. Ia selari dengan garis panduan dikeluarkan Kementerian Kesihatan berkaitan ujian saringan pandemik tersebut. Menerusi satu kenyataan media, Perkeso tidak melakukan ujian saringan menggunakan kaedah Rapid Test Kit RTK Antibody. Agensi berkenaan ketika ini sedang giat menjalankan ujian saringan terhadap pekerja syarikat yang beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan menerusi program saringan prihatin PSP Perkeso. Saringan itu diwajibkan kepada pekerja asing di sektor pembinaan atau yang bekerja di zon merah sahaja. Maklumat lanjut berkenaan pengoperasian PSP Perkeso akan dimaklumkan melalui portal Prihatin Perkeso. Kompleks Pekan Rabu Alustar kini beroperasi semula sejak ditutup bermula 18 Mac lalu. Sebagai tanda kesyukuran dibenar menyambung semula perniagaan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Satu majlis bacaan doa selamat diadakan semalam. Bagaimanapun, pembukaan semula Pekan Rabu tertakluk kepada syarat ketat pencegahan COVID-19. Kita beroperasi macam biasa, tapi ikut SOP lah. Sekarang kita buka satu pintu saja dengan kita cek suhu, topeng semualah ikut SOP yang kerjaan minta lah itulah.
Bagi peniaga di Pekan Rabu pula, peluang berkenaan membolehkan mereka kembali menjana pendapatan terutama di sepanjang bulan Ramadan ini. Kalau sebab dalam musim PKP itu kami tak boleh berniaga lagi kerana dah macam dengan penyakit COVID-19 tu dah kurang sikit lah. Bolehlah kami berniaga. Alhamdulillah lah. Tapi masuk tadi dia pun cek semua lah. Masuk tadi semua dia pun cek lah daripada segi mask, lepas tu pembersih tangan. Hari ni baru start buka tapi sebelum ni kami main cuci-cuci, main cek barang dulu lah. Ni semua barang baru-baru lah. Sebelum masuk kedai dia pun cek suhu, lepas tu bagi ni hand sanitizer, lepas tu dia pun suruh masuk lah. Terdapat 300 peniaga mencari rezeki di Pekan Rabu yang beroperasi bermula jam 9 pagi hingga 8 malam. Yayasan Usahawan Negara bersama Yayasan Hydrocephalus dan Majlis Paralimpik Malaysia telah membelanjakan 1.5 juta ringgit bagi membantu petugas barisan hadapan serta keluarga asnaf pesakit hydrocephalus sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa. Menurut Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Usahawan Negara, Datuk Seri Megat Syahriman Zaharuddin, perbelanjaan tersebut disalurkan dalam bentuk bantuan barangan keperluan harian, pack makanan, peralatan pelindungan diri serta bantuan wang tunai. Okay, untuk bantuan kali ini, we spend roughly more than 5,000 lah untuk buat bantuan di kawasan ini dan saya ingin teruskan ke negeri-negeri lain dan saya sebenarnya saya tidak mengira siapa pun nak dibantu dan saya tidak ada pilih siapa, kita bantu seramai mana yang boleh. Program bantuan ini disalurkan bagi meringankan beban keluarga pesakit hydrocephalus yang rata-rata golongan B40. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada keluarga asnaf di Berseri, Padang Besar, Perlis. Yayasan Usahawan Negara merupakan penggerak yang mengumpulkan dana bagi membantu keluarga yang mempunyai anak kurang upaya terutamanya pesakit hydrocephalus dikenali penyakit lebihan cecair di kepala. Saudara, mesyuarat khas bagi menetapkan tarikh-tarikh penting berkaitan pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri N23 Chini akan dijalankan pada Jumaat 15 Mei ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Muhammad Ilyas Abu Bakar memaklumkan perkara itu selepas menerima notis kekosongan luar jangka kerusi berkenaan. Mesyuarat khas akan dipengerusikan oleh Pengerusi SPR Datuk Azhar Azizan Harun yang akan membincangkan tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang digunakan dan persiapan-persiapan lain. Dalam satu kenyataan, SPR menjelaskan berdasarkan perkara 16 Fasal Kurungan 5 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang, PRK akan diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan kerusi. Khamis lalu, Adun Chini Datuk Seri Abu Bakar Harun meninggal dunia akibat serangan jantung. Dalam pada itu ada 2 maut manakala 2 lagi cedera parah setelah kereta dinaiki terbabas kemudian melanggar tiang bangunan kedai di Jalan Besar, Bandar Kuantan pada jam 7.25 malam. Mangsa Ratis Kumar anak lelaki Ramesh dan Morgan Raj anak lelaki Purusoitam maut di tempat kejadian akibat nahas berkenaan manakala Minggan anak Lajang dan Kalai Vanan anak lelaki Paramaspran mengalami kecederaan parah. Pegawai Perhubungan Awam JBPM Pahang Anwar Hassan berkata sejurus menerima panggilan kecemasan sepasukan bomba terdiri daripada seorang pegawai dan 10 anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuantan bersama 2 jentera tiba di lokasi pada jam 7.30 malam. Mangsa yang cedera parah dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan untuk menerima rawatan. Manakala 2 lagi yang maut diserahkan kepada pihak polis Diraja Malaysia PDRM untuk tindakan selanjutnya. 2 lelaki ditahan pihak polis Pulau Pinang kerana melakukan kegiatan pecah premis di kawasan Pulau Tikus. Menurut Ketua Balai Pulau Tikus ASP Muhammad Iskandar Ismail, pihaknya menerima laporan kes berkenaan sekitar jam 10 pagi sebelum mengarahkan anggota dan pegawai untuk mengesan suspek.
Hasil risikan, kedua-dua lelaki berkenaan berjaya ditahan pihak polis di kediaman berasingan iaitu Kampung Rawa dan Padang Tembak sekitar jam 1 petang. Dalam tangkapan tersebut, polis turut menemukan peralatan pecah rumah dan 4 gram dadah jenis syabu. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sufian Satong ketika dihubungi mengesahkan kejadian tersebut. Kedua-dua suspek dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Timur Laut untuk tindakan lanjut. 3R norma baharu kerja dari rumah. Sediakan ruang yang sesuai dan selesa untuk bekerja. Kekalkan jadual waktu bekerja seperti biasa, berhenti pada waktu rehat dan apabila tamat waktu bekerja. Rehat selama 15 minit bagi setiap 2 jam dengan melakukan senaman ringan serta hirup udara segar dan lihat pemandangan luar. Perintah kawalan pergerakan masih belum ditamatkan. Patuhilah ia bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Beralih ke berita luar negara, angka korban akibat COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat sehingga meragut lebih 279,000 nyawa. Jumlah jangkitan pula mencecah 4 juta kes. Amerika Syarikat menjadi negara paling teruk diancam virus maut itu dengan jangkitan melebihi 1.3 juta kes, manakala kematian melebihi 79,000 orang. Diikuti United Kingdom yang mencatatkan bilangan kematian kedua tertinggi dengan 31,000 orang, manakala Sepanyol dengan jumlah jangkitan kedua paling banyak iaitu melebihi 262,000 kes. Virus maut itu telah merebak ke 212 negara sejak pertama kali muncul di China pada Disember tahun lepas. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menegaskan COVID-19 adalah virus semula jadi selepas Presiden Donald Trump mendakwa telah melihat bukti bahawa ia berasal daripada sebuah makmal di China. China mengisytiharkan 4,633 kematian dengan lebih 82,000 kes jangkitan COVID-19. Sementara itu, 11 ejen rahsia Amerika Syarikat dijangkiti COVID-19. Menurut Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, seramai 23 petugas agensi penguatkuasa undang-undang yang dijangkiti sebelum ini sudah sembuh. 60 lagi pekerja masih dikuarantin. Tidak dapat dipastikan sama ada Presiden Donald Trump atau Naib Presiden Mike Pence mempunyai kontak rapat dengan ejen berkenaan. Agensi di bawah DHS itu bertanggungjawab melindungi pemimpin negara dan ketua negara yang melawat Amerika. Pada Jumaat, Trump berkata jurucakap Pence, Katie Miller dan isteri penasihat kanan Stephen Miller juga disahkan dijangkiti COVID-19. New York kini kekal negeri paling teruk dilanda wabak dengan 343,000 kes dan lebih 26,000 kematian, diikuti New Jersey 138,000 kes dan lebih 9,000 kematian. Sebelum ini di New York, siasatan dijalankan pihak berkuasa terhadap sebuah rumah pengkebumian di Brooklyn setelah puluhan mayat reput ditemui di dalam truk. Jangkitan COVID-19 di Singapura terus melonjak kepada lebih 22,000 kes. Republik itu juga merekodkan pertambahan 753 kes baharu, manakala jumlah kematian meningkat kepada 20 orang. Republik itu merekodkan pertambahan 753 kes baharu yang dilaporkan semalam. Kementerian Kesihatan Republik itu menyatakan daripada jumlah itu, 9 kes membabitkan warga Republik itu atau penduduk tetap. Sebilangan besar kes dilaporkan adalah daripada pemegang permit kerja yang menghuni asrama pekerja asing. Singapura melaporkan kematian pertama akibat COVID-19 pada 21 Mac. Singapura adalah antara beberapa negara dunia yang melalui gelombang kedua penularan wabak COVID-19 dan ia membabitkan jumlah kes yang lebih tinggi. Singapura memulakan langkah-langkah pemutus rantaian pada 7 April dan dijadualkan berakhir pada 1 Jun depan.
Sementara itu, jumlah kematian akibat COVID-19 di Indonesia meningkat kepada 959 kes. Jurucakap Kementerian Kesihatan Ahmad Yuryanto berkata, 533 kes baharu jangkitan COVID-19 menjadikan jumlahnya melebihi 13,000 kes. Sehingga kini, Jakarta dan Jawa Barat merekodkan jumlah kes tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Worldometers, angka kematian direkodkan Indonesia jauh lebih ramai berbanding Filipina 704 kes, Malaysia 108, Thailand 56, Singapura 20, Myanmar 6 dan Brunei 1 kes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ingin dimaklumkan, sebelum pelaksanaan PKP 1, kebolehjangkitan dan penularan COVID-19 di komuniti kita adalah tinggi. Jika dikira daripada kes seharian, kes kumulatif dan R0 ketika itu adalah 3.55, iaitu seorang yang positif COVID-19 dapat menjangkiti 3.55 orang. Alhamdulillah, setelah PKP 1, 2 dan 3 dilaksanakan, kini kes penularan COVID-19 adalah terkawal dengan pengurangan kes positif harian dan R0 pula adalah 0.7. Sekali lagi saya merayu kepada seluruh rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, terutamanya penjarakan sosial selamat sekurang-kurangnya 1 meter, elakkan perhimpunan dan berkumpul terutamanya ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang. Elakkan pulang berhari raya di kampung halaman pada tahun ini. Ternyata tempat yang paling selamat ketika ini adalah berada di rumah. Sila duduk di rumah. Sukan, atlet yang terlibat dengan program Road to Tokyo seperti dalam acara terjun, gimnastik dan pelayaran bakal memulakan latihan pusat tidak lama lagi. Sambungan itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Nine American mengadakan lawatan dan tinjauan ke Majlis Sukan Negara MSN dan Institut Sukan Negara ISN di Bukit Jalil. Antara lokasi dalam kunjungan Datuk Seri Rizal adalah Pusat Akuatik Nasional, Dewan Gimnastik Artistik, Kemudahan Perubatan dan Jungle Gym ISN, Dewan Latihan Karate, Lapang Sasar Memanah serta Stadium Mini Bukit Jalil. Operasi pusat-pusat latihan tersebut membabitkan keseluruhan 300 orang termasuk atlet, jurulatih dan pegawai serta kaki tangan sokongan dengan jumlah terbesar di MSN iaitu 250 orang. Ketika ini, pihak kementerian sedang menunggu kelulusan menyambung semula latihan daripada Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini bukan SOP saja, tetapi kita akan wujudkan satu tim untuk observe bahawa SOP ini will be properly adhered. Jadi dengan cara itu kita memudahkan untuk kita lakukan monitoring. Jadi even kata persatuan renang atau persatuan-persatuan lain yang terlibat terutamanya dengan dalam RTT ini, termasuk jugalah mereka di kalangan para atlet para kita juga akan melalui proses permohonan secara berpusat, secara berasingan dan secara bersekali. Laporan itu mengakhiri berita pagi hari ini. Layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi RTM Mobile secara percuma di Google Play atau App Store. Kami juga boleh ditonton menerusi MyFreeview 123. Jaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan, amalkan penjarakan sosial dan patuhi perintah kawalan pergerakan. Dengan itu, saya Nurul Alis mengucapkan wassalamualaikum, salam sejahtera dan salam nuzul Quran.